Kalau ada siapa nak tanya, boleh tanya. Tak ada masalah. Kan? Amirul Hadi, kalau nak tanya. Aina. Ada masuk lagi. Okay, kita pergi kepada ni lah. Kita tengok bincang sikit lah. Mungkin ada yang tak perasan. Ataupun kita dah lupa insurans. Okay. Siapa boleh jawab nombor A tu? Soalan dia, kontrak insurans ialah bukti perjanjian antara apa dengan syarikat insurans. Dia perjanjian antara siapa dengan siapa? Siapa boleh bagi jawapan? Hamzah nak cuba? Oh, siapa ni? Okey, Batisha punya. Dia cakap pemegang polisi. Okey, betul. Okey, Batisha cuba bagi 1 bintang untuk awak. Okey. B. Syarikat insurans akan membayar apa kepada pemegang polisi jika kerugian berlaku setiap seperti yang ditetapkan dalam polisi insurans. Dia akan membayar apa? Syarikat insurans akan bayar apa kepada pemegang polisi ni? Jika berlaku kerugian berlaku seperti yang ditetapkan dalam polisi insurans dia. Hamzah nak cuba? Pampasan. Pampasan. Okey, betul. Pampasan lah. Pampasan kepada pemegang polisi jika kerugian berlaku seperti yang ditetapkan dalam polisi insurans. Okey, Hamzah dapat 1 bintang. Okey, C. Apa dalam insurans tidak akan membenarkan pemegang polisi mengaut keuntungan dalam insurannya? Okey. Apa dalam insurans tidak akan membenarkan pemegang polisi mengaut keuntungan dalam insurannya? Aina nak cuba? Prinsip indemnity. Okey, betul. Prinsip indemnity dalam insurans tidak akan membenarkan pemegang polisi mengaut keuntungan dalam insurans. Okey. D. Apa ialah kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat dielakkan. Risiko, bagus, betul. Saya bagi Aina 2 bintang lah. Sebab ada 2 jawapan dia betul. Betul. Risiko ialah kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat dielakkan. Okey, bagus. Okey. Itu kita dah belajar insurans kan? Okey. So, boleh tak awak calculatekan 2 jenis dua jenis premium yang dia bagi kat sini, termasuk nilai muka kat sini. Dia minta hitung premium tahunan dan premium bulanan bagi setiap yang berikut. Berapa banyak yang pemegang polisi ni kena bayar berdasarkan premium tahunan yang dibagi kat sini.
Okay. So, cuba kirakan. Kalau tak dapat, boleh, kalau tak ingat, boleh tengok balik dengan buku ataupun layan yang cikgu bagi tu, yang kita buat topik insurance tu. Kadar premium tahunan bagi setiap RM100, nilai muka adalah 0.185. So nilai buka dia bagi RM500,000 kan. Okay, nilai muka dia RM500,000. So apa kita kena buat kat sini? So kita kena bahagikanlah nilai muka dia. RM500,000. Okay, RM500,000 bahagikan dengan 100. Biasa kita bahagikan 1,000 kan. Tapi dalam soalan ni dia bagi kadar premium bagi setiap RM100. Biasa kita buat 1,000. So masa kita buat latihan tu kita bahagikan 1,000. Yang kali ni dia cakap bagi setiap 100. So kita kena bahagikan dengan 100 lah. So darabkan dengan 0.185. Okay. So dan kita akan dapatlah nilai dia berapa. Okay, cuba dapatkan nilai dia berapa tu. 125. 125. 900. Dia ada dua. 925. 925 untuk tahunan kan. Bulanan? Bulanan Bulanan bahagikan dengan 12 lah. So tahunan betul 925. So bulanan berapa Mizan? RM77.80. 8 sen. RM77.8. So kena tengok apa tu kadar premium tu tahunan dia setiap berapa. Kalau setiap 100, kena tengoklah bahagi dengan 100. Kalau setiap 1,000, bahagi dengan 1,000. Okey, cuba buat nombor B pula. 2B. Dapatkan dia punya tahunan dan dia punya bulanan lah.
Okey, siapa nak cuba? Amirul Hadi boleh tak? Untuk yang B tu. Dia cakap kadar premium tahunan bagi setiap RM1,000 nilai muka RM3.02. So nilai muka dia bagi 1 juta. Okay, berapa premium tahunan yang pemegang polisi ni kena bayar? Batisha nak cuba, Batisha? Okey, Amir Hadi jawab 3,020. Okey, 3,020 untuk tahunan. Bulanan berapa, Amirul? Kalau tahunan 3,020, bulanan berapa dia kena bayar? Okey, Batisha, nak cuba? Boleh? Apakah premium bulanan yang akan dikenakan ke atas pemegang polisi ni? Ataupun berapa? Okey, Batisha jawab RM250.67. Okey, betul? Batisha, cuba bagi satu bintang untuk awak. RM250.67. Okey. So, inilah cara dia macam mana kita nak tentukan nilai premium tahunan ataupun premium bulanan yang perlu dibayar oleh setiap pemegang polisi lah. Okey. Tapi kita kena tengok kepada kadar dia. Kadar premium tahunan dia macam ni berapa? Untuk setiap berapa? Kalau 100, bagi dengan 100 lah. Kalau dia 1,000, bagi dengan 1,000. Kalau dia cakap 10,000, 10,000. Tapi this depend on kepada statement yang akan dibagikan dalam soalan lah. Okey, baik. Sekarang kita pergi kepada insurans motor lah kan. Kita ada sisi. Okey, hitung premium kasar bagi polisi komprehensif dan polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian bagi kenderaan. Ini automatik kenderaannya, motornya. Okey, motorcar sebenarnya. Motorcar. Okey. So berdasarkan kepada item-item yang dia bagi kat sini, cuba calculate dia punya polisi komprehensif dia ataupun polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Okey, boleh tengok balik nota yang cikgu bagi dalam 2 bulan lepas kot. Okey, boleh tengok macam ni kita nak kira premium ataupun polisi bagi insurans kenderaan motorcar. Okey, so jumlah insurans kan 20,000. Kapasiti enjin dia kena tengok 2,200 cc. Kena tengok berapa dia charge. NCD dia bagi 24%. Berapa persen masuk NCD nya kita kena tolak lah. Okey. Dan dia bagi kadar premium bagi 1,000 pertama polisi komprehensif adalah RM339.10.
Cuba dapatkan yang polisi komprehensif ni. Yang cuba nak tengok. Boleh tak buat? So kalau polisi komprehensif ni kita kena start dengan kadar premium polisi pertama lah. 1000 pertama. Okay. So 1000 pertama. Kan? 1000 pertama. Berapa? RM339.10 Okay. Untuk yang kadar premium setiap 1000 baki 1000 tu berapa? Dia cakap 80,000. So 80,000 tolak dengan 1000. Kan? So baki RM79,000. So bagi setiap 1000 baki jumlah dia. So bahagikanlah 79,000 bahagi dengan 1000. So kita dapat 79 kali ganda lah. So RM26 kena darabkan dengan 79. So kita akan dapat berapa? So jumlah premium berapa? Jumlah berapa? Kena calculatekan. And then NCD. NCD tu 24% daripada jumlah ni lah. Ataupun premium asas. Bukan jumlah. Premium asas. Premium asas tu berapa? Premium asas. Premium asas maksudnya yang ni tambah yang ni. Okey. Iaitu 1000 pertama tambah dengan 26 kali 79 tu. Okey, dapatlah premium asas dia berapa. Okey, and then kita kena calculate dia punya ni lah NCD. NCD 24% iaitu NCD 24%. Okey, kadar pengurangan sebanyak 24%. Okey, dia akan berkurang lah. 4%. So, premium kasar dia berapa? Dan kita boleh dapatlah premium kasar dia. Ni untuk komprehensif lah. Cuba dapatkan dia punya nilai-nilai lah. Tapi untuk yang pihak ketiga ni, kebakaran dan kecurian ni dia berbeza sikit. Sebab dia lagi murah kan. Okay. So premium asas pun dia dah bagi murah dah. Okay. Premium asas pun dah bagi. Okay. Premium asas. 0.75 daripada premium asas komprehensif. Okay. 0.75 daripada premium asas komprehensif. Awak boleh tengok. Awak boleh dapatkan. Lepas tu NCD macam biasa. Dia ada 3 komponen je. NCD 24% dan juga premium kasar tu apa. Okey, premium kasar. Okey, cuba dapatkan dia punya jawapan-jawapan tu. Cikgu nak tengok siapa boleh dapat buat. Banyak ni.
Siapa nak cuba dapatkan dia punya ni? Batisha mau cuba? Ataupun Amirah Hadi? Hamizah nak cuba? Boleh? Okey, Hamizah nak cuba ke? Untuk polisi komprehensif, premium kasar dia 18.76. 18. 1818. Okey. Mula yang 26 ke 79 berapa dapat? Ha? Yang ni. Yang kedua tu. Oh, Isi tempat kosong tu dulu. 2 Berapa? Hello? 2054. 2054. Okey, payment asas tu buat apa? Dapat 2393 10 sen. 2393 10 sen. 10 sen. Okey. Lepas tu 24% tempat daripada payment asas berapa tu? 574 34 sen. 574 34 sen. Okey. Lepas tu payment kasar dia bila kita tolak 1818 76 sen. 76 sen. Okey. Betul? Macam mana pula dengan polisi pihak ketiga ni? Yang premium asas RM1,794.83 sen. RM1,794 83 sen. Okey. Lepas tu Subsidi RM430.76 sen. RM430.76. So kita tolakkan payment kasar dapat berapa? RM1,364.7 sen. 1364.7 sen. Okey, betul? So yang ni 0.75 ni kita darabkan dengan RM2,393.10 lah. So dan kita akan dapat 1,794.83 sen. Kalau orang tanya kenapa dapat ni 1,700 tu datang daripada 0.75 lah, iaitu pek ketiga ni, pek ketiga kebakaran dan kesusiaan ni adalah dia punya itu pengurangan dia sebanyak 25% lah, ataupun 75% daripada premium asas bagi komprehensif. So kat sini kita boleh tengok kalau kita nak dapat lagi murah, kita boleh gunakan yang polisi pihak ketiga lah. Tapi dia punya premium untuk pihak polisi pihak ketiga ni ada keterbatasan dia. Ada keterbatasan dia dari segi dia punya perlindungan. Kalau pihak ketiga maksudnya orang kalau kita andai kita langgar orang, kan, kita langgar kereta tu, kita tak dapat buat claim untuk kerosakan kereta kita. Kita hanya boleh claim, orang hanya boleh claim kerosakan kereta dia. Sebab yang orang yang kita langgar tu dinamakan sebagai pihak ketiga lah. So bila kita langgar, macam kita langgar, orang yang depan yang kena langgar dengan kita tu, dia boleh buat tuntutan. Okey, boleh buat tuntutan daripada syarikat insurans yang kita buat untuk dapatkan kerugian yang dialami lah. Kemek ke, pecah ke apa semua. So nanti dia akan baiki. Tapi kalau pihak ketiga ni, kita takkan boleh buat lah. Tapi kalau komprehensif, semua boleh.
So contohnya kalau cikgu langgar, kita langgar kereta tu, kita akan pergi kepada balai, kita akan bawa ke kereta tu ke balai polis. Betul, balai betul trafik, anggota trafik akan check, ambil gambar kereta kita, dua-dua kereta tu, kereta yang dilanggar semua. So, dua-dua kereta tengok. Yang belakang kemek, depan kemek, dia akan ambil gambar. So, of course siapa yang melanggar akan dikenakan compound lah, which is dalam RM300 compound dia. So, cikgu akan terima compound RM300 dan cikgu boleh bawa kepada bengkel ataupun bengkel-bengkel yang dikenalikan oleh syarikat insurans untuk cikgu baiki kereta cikgu. Dan orang yang dilanggar oleh cikgu tu pun dia boleh pergi kepada ni lah, sebab dia boleh bawa surat saman tu, ada surat yang mengatakan dia dilanggar kan. So dia boleh buat tuntutan kepada syarikat polis, syarikat insurans yang cikgu bayar tu. Okey. Tu sedikit macam mana benda tu, proses insurans ni berlaku. Okey. So daripada kita rugi banyak, better kita rugi sikit. Nampak tak? Dia punya harga untuk kompensasi dalam perbezaan dalam 5 ke 400 ke 500 saja. Yang ni 1,300, yang ni 1,800. Lebih kurang 4 ke 500 saja ni. Beza je. Just kita tambah tu je. So, tapi kita dapat perlindungan yang sangat banyak lah. Okay. Of course, biasanya pihak ketiga ni kereta-kereta yang dah lama. So, tapi risikonya kita lah nanti kereta tak boleh dibaiki. Kita kena tanggung sendiri kerosakan dia lah. Okey, baik. Nombor 4. Hitung jumlah pembahasan yang diterima oleh dalam situasi berikut. Okey. Cikgu baca sikit lah. Encik Hassan telah membeli insurans motor untuk keretanya yang mempunyai peruntukan deductible sebanyak RM560. Okey, ayat dia deductible sebanyak RM560. Sepanjang tempoh insurans tersebut, Encik Hassan perlu menanggung kerugian sebanyak RM490, RM770, RM920 dan RM545 masing-masing pada bulan Mac, Mei, Ogos dan November. Okey. So dia minta jumlah pampasan yang akan diterima dalam situasi berikut. Okey, cuba dapatkan dia punya pampasan je. Berapa yang Encik Hassan dapat? Kita beri masa dalam 10 minit lah. Jawab.
Okey, kalau nak selesaikan soalan ni macam mana? Sebab saya dia ada peruntukan deductible kan. Okey. So yang kerugian tu dialami pada bulan Mac, Mei, Ogos dan November. So kita kena tengoklah dia punya kerugian dia. So kita ada deductible tu kena kira lah berapa pembasaran akan diterima lah. Okey. So contoh kat sini kita ada Mac, kita ada Mei, kita ada Ogos dan kita ada November. Okey. Alright. Okey, Mac, Mei, Ogos dan November lah. Okey, kat sini kerugian yang dialami oleh Mac pada bulan Mac adalah RM490. Okey. So kalau bulan Mei ada 770. Untuk Ogos kita ada 920. Kalau November kita ada RM540. Okey, ini dia punya apa? Kerugian-kerugian yang dialami oleh Encik Hassan. Okey. So kalau dijumpa deductible, nilai kerugian dia mesti lebih daripada nilai deductible dia. Dia mesti lebih daripada 560 lah. Dan baru dia akan dapat pampasan. Okey, macam dekat dalam kes ni, kerugian yang dialami pada bulan Mac dan November ni
tidak akan dibayar pampasan lah. Tiada pampasan yang akan dibayar. Sebab nilai dia kurang daripada RM560. Cuba dapatkan pampasan untuk bulan Mei dan Ogos pula. And then kita tambahkanlah berapa pampasan yang akan diterima oleh Encik Hassan tu. Okey, Aina boleh tak dapatkan nilai dia? Okey, Amizan tadi cikgu bagi 4 bintang lah untuk yang soalan nombor 3 tu 4 bintang. Ada 4, ada berdua soalan tu. Satu soalan tu dia bagi 2 bintang. Okey, 4 bintang untuk Amizan. Okey, siapa nak cuba untuk yang ni, nombor 4 ni? Ni cikgu bagi bintang lagi. Jumlah pampasan dia RM570. Okey. So macam mana kita nak buat? Kat sini. Betul tak? Aina punya. So kita ada 770. Kita kena tolak lah. 770 tolak dengan 560. So kita dapat berapa? Lepas tu 920 tolak dengan 560. Should be kalau kat sini kita tolak 720. Kita cek mana ni?
So kita dapat 210. Okey. Dan 920 tolak 560, kita dapat 360. So kalau kita total up, jumlah pampasan yang diterima oleh Cik Hassan adalah RM570. Okey. Baik Aina, saya bagi 1 bintang untuk awak. Okey, itu tolak nombor 4. So macam ni kalau ada deductible, so kita kena tolak lah. Nilai pampasan, nilai kerugian yang dialami tolak dengan nilai deductible. So kalau ada kerugian dia berapa, tolak dengan deductible lah. Itu kalau ada deductible lah. Kalau tak ada, sepenuh kerugian tu kita dapat. Contohnya 490 kita dapat. 370, 310 kita dapat. Itu kalau tidak ada deductible lah. Tapi kalau ada deductible, kita kena tolak lah. Ataupun kurang daripada nilai tu, kita tak akan bayar pampasan. Okay? So kita ingat, kena faham konsep dia. Kalau ada jumpa deductible ni. Deductible ni sangat, deductible dia berlaku sebab awak bayar premium dia murah. So dia akan bagi polisi yang deductible lah. Okay, cuba buat nombor 5AB ni. 5A dan 5B. Okay, cikgu masa dalam lebih kurang 15 minit untuk awak fahamkan soalan dia dan jawab soalan. Nanti cikgu nak tanya seorang-seorang.
Okay, so kalau siapa dah siap, boleh hantar dekat cikgu dalam WhatsApp. Cikgu nak tengok ni jawapan dia macam ni. Sama ada betul atau tidak. Okay, 5A dan 5B. Siapa dah siap, boleh hantar dalam WhatsApp. Ambil gambar, lepas tu hantar kat source cikgu. Sayang rakyat kita dan menjaga nyawa. Okay, Hamizan dah hantar. Okay, so kita tengok. Okay, Hamizan punya betul, dua-dua. Bagus. So yang lain macam mana? Dah hantar ke? Untuk soalan 5A dan 5B ni. Sebelum kita masuk kepada topik percukaian.
Okay, siapa nak hantar lagi? Selain Mizan. Okay, siapa ni? Okay, Aina. Aina buat soalan nombor A yang B 5B. Okay, ini ada macam ada kesalahan kat situ. Cuba perbaiki sikit, ada kesilapan kat situ. Okay, tak apalah, cikgu tengok. Okay, tak apa, cikgu terangkanlah untuk soalan A dengan B ni. Okay, untuk soalan A dia cakap Zulwatina. Zulwatina ni mempunyai insuran perubatan dengan peratusan kod insuran sebanyak 90-10. Itu that means that 90% dia dapat, 10% lagi dia kena tanggung. So kos rawatan untuk merawat penyakitnya yang dilindungi oleh polis insurans ialah RM34,000. So kos rawatan dia RM34,000. So jika polisi insurans Zulwatina ni mempunyai deductible sebanyak RMX dan dia telah menerima jumlah pampasan sebanyak RM24,300 sebagai kos rawatannya, hitungkan nilai X. So kita tahu kat sini nak kira pampasan pampasan. Okay, pampasan sama dengan 90/100. Kenapa 90/100? Sebab dekat sini kod insurans dia 90/10. 90/10. So, darabkan dengan jumlah kos rawatan dia, kos rawatan tolak dengan deductible. Deductible. Okay. So, jumlah pampasan dia bagi kat sini RM24,300. Okay, sama dengan
90 bagi 100 darabkan dengan 34,000. Okey, tolak dengan X. Kenapa cakap X? Sebab dia deductible dia RMX. Kita tolak dengan X. Dan apa kita buat kat sini? Kita pindahkan yang 90/100 ke belah kiri. Ini darab, pindah ke belah kiri jadi terbaliklah. So maksudnya 100 darabkan dengan 24,300 bahagi dengan 90. Dan kalau awak bahagikan, awak akan dapat jawapan dia 27,000. Okey, 27,000 sama dengan 34,000 tolak dengan X. So, X sama dengan 34,000 tolak dengan 27,000. So, betul deductible yang dikenakan dalam insurans Zul Watina ni adalah sebanyak RM RM7,000. So deductible dia sebanyak RM7,000. So nak kira pampasan nak kira pampasan, kita tengok kod insurans dia berapa. Okey. Dan juga nilai deductible dia berapa. Okey. Pampasan sama dengan yang tadi kita buat 90/100. Kenapa 90/100? Sebab kod insurans dia 90/10. So 90 ditanggung oleh syarikat insurans dan 10% ditanggung oleh Zul Watina, pemegang polisi itulah. So 90% darab dengan 34,000. 34,000 adalah kos rawatan dia lah. Tolak dengan deductible. Kita cakap tadi kalau deductible, kerugian tolak dengan deductible baru kita dapat pampasan. Tapi dalam kes ni kita Zul Watina tak dapat 100% lah dia punya pampasan. So sebab tu kita allocatekan yang 90, kita kena buat 90/100 ni. Kalau macam tadi dia 100%. Dia tak ada co-insurance 90/10. So kat sini kita ada co-insurance, so 90/100 lah daripada nilai pampasan, daripada nilai kerugian yang ditanggung. Okay. So maka kita boleh kira dapat nilai deductible dia adalah 7,000. Okay, Hamizan punya betul. Tak salah pun. Bagus, Hamizan dah dapat ni momentum dia untuk bab topik insurans ni. Okay. Aina punya cerita tak pasti yang B tu, tapi kita tengok sekejap lagi. B tu macam mana. Okay, B ni soalan dia berbunyi, Wan Zarina mempunyai insurans kebakaran untuk rumahnya. Okay, fire ni lah, fire insurance dua dia. Nilai boleh insurans rumah itu ialah RM800,000. Rumah banglo ni kan. RM800,000. So, polisi insurans kebakaran itu mempunyai co-insurans sebanyak 70% dan deductible dia RM5,500. So, co-insurans 70%, deductible RM5,500 dah bagi siap. Rumahnya telah mengalami kerugian akibat kebakaran sebanyak RM95,000. Hitung jumlah penalti kod insurans dan peratusan penalti kod insurans penalti kod insurans jika Wan Zainal menginsurans rumahnya dengan nilai RM476,000. Okey. So kita kena tengoklah banyak aspek kat sini. Soalan ni agak panjang sikit. Tapi tak apa. Cikgu akan bantu. Okey. So jumlah insurans yang Wan Zarina kena beli ini adalah 70% daripada nilai insurans rumah yang perlu dibayar. Okey. So katakan kita ada nilai insurans dia. Nilai insurans yang perlu dibeli. Okey, nilai insurans yang perlu dibeli adalah sebanyak 70% pada 70% darab dengan 800,000. Okey, 800,000.
So kalau 70% bagi 70% dalam 800,000, so kita boleh potong 2 ni, potong 2 ni. So kita akan dapat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 7 kali 8, 56. So RM560,000 lah. So RM560,000 untuk nilai insurans yang perlu dibeli oleh Wan Zarina. Okay. Tapi pasal tak yang dia bagi kat sini, dia menginsurankan rumahnya sebanyak RM476,000 saja. Kurang daripada jumlah muka yang ataupun jumlah insurans yang perlu dibeli dia, iaitu RM560,000. Okey. So dia dekat nak minta apa ni? Hitung jumlah penalti co-insurance dan putusan penalti co-insurance jika Wan Zarina. Okey. So jumlah penalti dia, jumlah penalti dia adalah sama dengan 1 tolak dengan 476,000 bahagikan dengan RM560,000. Okey. Darabkan dengan 95,000. Okey. So dia takkan dapat 100% RM95,000 lah. Walaupun kerugian dia dapat RM95,000 sebab apa? Sebab dia ada penalti kat situ. So kalau kita kira kat sini, so should be kita akan dapat nilai dia adalah sebanyak RM 14,250. RM14,250. Bila kita darabkan 1 tolak dengan 476,000 bagi dengan 56,000, darabkan dengan RM95,000. So kita dapat RM14,250. So peratusan penalti dapat berapa? So penalti akan dapat 1 tolak dengan 476,000 per dengan 560,000 darab dengan 100%. So dapat darab dengan 100%. So should be kita akan dapat nilai dia berapa persen penalti, iaitu 14,000 ni berapa? 15%. So kita ada 2 jawapan yang kena ada. Aina rasa cikgu dia bagi satu jawapan je. Dia tak ada ni kan? Awak tak buat peratus kan? Ke tu tak pasal. Okey. Yang satu tolak tu awak tak buat jumlah penalti tu. Betul tak? Salah je. Okey. So nak kira jumlah penalti kena buat satu tolak lah. Satu tolak 476,000 bahagi dengan 560,000. So kita nak kirakan dia punya penalti tu. Okey? Boleh Dapat semua? So inilah cara kita nak kirakan bilangan jumlah penalti yang diterima. Okey. Alright. So nilai insurans dia mesti 70%, nilai insurans yang perlu dibeli adalah 560,000, tapi dia beli kat sini 476,000. So sebab tu dia dikenakan penalti lah. Penalti insurans sebab dia membayar insurans kurang daripada nilai insurans yang perlu dibeli. Okey. So kalau nak salin boleh salin dulu. Okey, baik. Okey, sebelum kita pergi mendalam kepada bab percukaian, untuk kita refresh bab percukaian, boleh awak isikan tempat kosong tak untuk soalan nombor 1 ni? Sebentar cikgu nak pergi tandas sekejap.
Tak tahan dah ni. Okey. Kita rehat jap dalam 10 minit. 5 minit lah. 5 ke 10 minit. So, sementara tu isikan tempat kosong ni untuk soalan nombor 1 ni. Boleh Okey. Okey. Kita start balik Ni. Okey. So, siapa boleh bantu cikgu untuk dapatkan jawapan untuk ruang kosong ni? Siapa nak cuba? Jenis-jenis cukai dan pihak pengutip cukai tu. Patricia boleh? Okey, Patricia cakap cukai pendapatan lembaga hasil dalam negeri. Okey, betul? Cukai pendapatan lembaga hasil dalam negeri. Okey. Cukai apa? GBJ. GBJ apa? Cukai apa dia kutip? Siapa yang cuba boleh? Aina ke? Batisha ke? Semua boleh? Hamizan ke nak bercakap? Boleh? DPJ dia kutip cukai apa? Cukai jalan. Betul. Okey. Lepas tu cukai pintu. Siapa? Cukai pintu siapa yang kutip? Hamizan. Pendapatan LHDN. Ni LHDN. Yang ni cukai Pihak berkuasa tempatan. yes, PBT, pihak berkuasa tempatan lah. Ataupun dinamakan sebagai Majlis Perbandaran ataupun Majlis Daerah. Kita pihak berkuasa tempatan lah. Okey, cukai tanah. Okey, pihak berkuasa negeri. Okey. Tapi term dia kita gunakan pihak berkuasa tempatan lah. Itu Majlis Perbandaran. Dia 3 lah. Majlis Perbandaran, Majlis Daerah, okey. Dan juga Majlis Bandaraya. Majlis Bandaraya. Okey. Ketiga-tiga ni dinamakan sebagai pihak berkuasa tempatan, PBT. Okey, singkatan dia. Okey, cukai tanah. Siapa yang kutip? Okey, cukai tanah dikutip oleh pejabat tanah. Okey, pejabat tanah dan galian negeri. Okey, pejabat tanah dan galian negeri. Okey. Dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia dikutip cukai apa ni? Cukai jualan dan perkhidmatan. Itu SST. Okay, Sale and Service Tax. Okay, cukai jualan dan perkhidmatan. Okay, terus semua dah dapat faham jenis-jenis cukai dan siapa pengutip dia. Okay, so nombor 2, hitungkan pendapatan bercukai bagi setiap yang berikut. Okey, ini cukai pendapatan lah. Okey. So, pendapatan tahunan yang A ni RM120,000. Okey, pendapatan tahunan dia 120.
So kita kena tengoklah pendapatan bercukai dia berapa. Sebab dia bagi pengecualian cukai dan pelepasan cukai kan. So kita kena tolak lah semua. Tolak yang ni pengecualian cukai dengan pelepasan cukai untuk kita dapatkan pendapatan yang bercukai. So pendapatan bercukai, okey, pendapatan bercukai sama dengan RM120,000. Okey, tolak dengan RM3,000. Okey, tolak dengan RM34,250. So kita akan dapat pendapatan bercukai dia lah. Berapa? So kita dapat RM82,750. Okey, so pendapatan bercukai untuk yang A ni adalah RM82,750. Okey. Apakah pendapatan bercukai untuk B pula? So kita ada pendapatan tahunan dia 87,000. Okey, pengecualian cukai dia bagi 800 dan pelepasan cukai sebanyak 28,600. Okey. Cuba kirakan berapa yang pendapatan bercukai dia tu. Hamizah boleh kirakan untuk cikgu berapa pendapatan bercukai dia untuk yang B ni? 57,600. Berapa? 57,600. Okey, 57,600. Kita tulis ni lah. 57,600. So inilah pendapatan bercukai untuk yang B lah. So kita tolakkan. Okey, next kita pergi kepada inilah soalan penyelesaian masalah berkaitan dengan cukai. So kita pun ada cukai jalan. So cukai jalan berdasarkan kepada sisi kereta itulah. Okey, cuba buat nombor 3 A, B, C dan D dulu. Jadi kita akan bincang. Cikgu bagi masa dalam 15 minit atau 10 minit lah. So pilih salah satu. So pilih salah satu daripada A, B, C atau D ni dan ambil gambar, hantar je. Seorang satu soalan. Sepuluh minit je.
Okey, siapa dah siap satu soalan, boleh hantar ke cikgu. Kalau dapat jawab 4 soalan lagi baguslah. Okey. A, B, C, D ni kan. So kalau dapat jawab 4 soalan, is better than buat jawab satu soalan. So ini soalan ni adalah soalan lembaran PBD, iaitu penilaian lidah. So benda ni sesuai diguna pakai untuk ni lah, untuk tengok keberkesanan ataupun tahap pencapaian awak macam ni. Tahap pemahaman awak berkaitan setiap topik ni macam mana? Boleh tak? Okey. Dalam masa 10 minit tu boleh buat tak 4 soalan ni? Nak hantar 4 pun boleh, nak hantar salah satu pun boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, Amizan dah hantar dah. Okey Amizan, yang C tu salah. Cuba tengok dia berapa malam dia duduk dekat hotel tu. Okey Aina. Okey Aina punya betul? Semua? 4 jawapan betul? A, B, C, D. Okey lagi siapa nak hantar? Amizan boleh betulkan yang B tu? C tu? Silap. C tu salah Sikit je salah. Dia kesilapan. Seperti Syah ni. Baru betul. C tu. Okey. Okey, berarti Syah jawab dapat 3 soalan. Amirul silap. Amirul Hadi. Sorry. Gambar kucing ni Amirul Hadi. Saya tak say nombor awak. Okey, cikgu akan save nombor yang hantar ni. So senang sikit. Nanti kita nak trace. Okey, ni Amizan. Detail. Private. Amizan.
Okay, Amira punya jawapan tiga-tiga soalan ni betul. So, kalau cuba satu lagi soalan tu boleh tak Amira? Untuk yang kenderaan tu. Okay, cikgu terangkan sikit lah jawapan dia. Yang ni, Jepang memiliki sebuah rumah berkeluasan 200 meter persegi. Kadar cukai tanah yang dikenakan adalah RM1.45 per setiap meter lah. Okay, apa kita nak buat? Cukai dia sama dengan RM1.45 darabkan dengan 200. So, Syobi dia kena bayar RM290. Untuk yang ni, yang B, kita ada 14,400 untuk setiap tahun, satu tahun dia, tahunan dia, nilai tahunan dia. Okay, so nilai tahunan dia 14,000. So macam ni kita nak dapatkan dia punya cukai pintu ni. Cukai pintu kena kira lah, kan? Ya. So 14,400 darabkan dengan 4.8%. So kita akan dapat kat sini jawapan dia adalah RM691.20. Okay. Yang B RM691.20. Dan yang ke bawah sesi ni, di sini kita kena tengok. Dia tidur 4 malam. 4 malam. Kadar dia RM150 semalam. So 150 darab dengan 4 darabkan 6%. So sebenarnya kita dapat RM36 lah cukai SST dia. Okay. And then capacity engine ni, so kita kena tengok dia punya kadar asas, sebab dia punya capacity engine adalah 1740 antara 1600 hingga 1800. So apa kita buat kat sini, kita kena tolak dululah. 1740 tolak dengan 1600. So kita ada berapa baki sisi dia. So and then barulah kita darabkan dengan inilah. Darabkan dengan 0.40. Saya cuba kirakan . So 1740 1740 tolak dengan 1600. Okey. Sama dengan 140 dan dengan 0.4. So dapat RM56. RM56. So kadar asas dia, okey, cukai dia sama dengan 200 tambah dengan 56. So jawapan dia RM256 yang dia kena bayar untuk cukai jalan bagi kenderaan kereta yang berkapasiti enjin 1740 cc. Okey. So di kesempatan so kita dah habis dah pukul 11 lebih pun. Dah 11.30 pun. So yang soalan nombor 4, nombor 5 ni, 4 yang 5 ni cuba buat dan hantar ke cikgu. Nombor 4 dengan nombor 5 ni, kan ada 2 soalan ni. Buat dan hantar ke cikgu sebelum kelas minggu akan datang. Okey, minggu lepas raya tu. Minggu lepas raya insya-Allah kita akan buat kelas kita pada hari Isnin lah. Iaitu pada 17 Mei 2021. Kita akan buat kelas 17 Mei tu. So jadual dia tak pasti, malam kot rasanya. Kita akan schedule ke malam semula sebab kelas kita sebab kelas bulan puasa dah habis, dah tamat.
Ini adalah kelas terakhir untuk bulan puasa, bulan Ramadan. So bulan lepas raya nanti kita akan pindah kepada ni lah, kelas yang atau jadual masa kelas yang samalah. Okey. Baik, so di kesempatan ini cikgu nak mohon maaf, ampun maaf, maaf zahir batin dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Okey, kepada semua anak buah cikgu, Hamizan, kita ada Ino ni tak pasal nama dia panjang apa. Kita ada Amirul Hadi, kita ada Aina, kita ada Fatisha, kita ada Nazira. So selamat Hari Raya. So kalau nak beraya di sekeliling kawasan rumah kamu je lah. So tak payahlah pergi jauh-jauh. Kalau ada pun, kalau kampung yang dalam daerah yang sama tu, pergi balik kampung, jumpa atuk nenek semua. Okey. Oh, Fatin. Okey. Okey, Fatin okey, selamat Hari Raya Fatin juga. Kepada Fatin, so jangan main mencun Main mengapi boleh, main mercun jangan. Okey. So jaga diri elok. Tahun ni awak nak SPM. Ulang kaji balik semua bab-bab yang kita dah belajar. Kita ada 4 bab, iaitu bab ubahan, matrix dan cukai dan insurance. Okey. So minggu lepas raya mungkin kita akan continue dengan bab congruent. Apa itu congruent dan juga nisbah trigonometri. Masa tingkatan 3 awak ada belajar pasal nisbah trigonometri. Tapi yang kali ni masa form 5 awak akan belajar lagi mendalam. Lagi menjurus kepada trigonometri tu. Okey. So selamat berhari raya bersama keluarga. Makan tu berpada-padalah, jangan makan banyak sangat. Sekarang tak pasal-pasal sakit perut. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum.